Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Allahumma fasalli wa sallim la hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana amin. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang menghormati saf kepimpinan surau, yang menghormati tuan-tuan imam, para asatizah, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita sudah pun masuk ke bulan Zulhijjah. Maknanya selang beberapa hari sahaja lagi yang berkesempatan dan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tetamunya pada tahun ini. Iaitu para hujjaj kita akan melakukan wukuf di Arafah. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini dengan satu ujian yang cukup besar, dalam satu tempoh yang cukup panjang, yang akhirnya menyebabkan ibadah haji tertunda, tetapi tetap berjalan untuk orang-orang yang terpilih sahaja, lebih kurang 1,000 orang ada di tanah Arab ataupun di Makkah itu khususnya. Dan ibadah haji akan bermula pada 29 Julai. Maknanya hari apa tu? Hari Rabu. Kan? Hari Rabu ibadah haji baru bermula di tanah suci. Hari Khamis wukuf di Arafah. Kita kat sini nak buat apa? Nama naik dah, tapi tak dapat pergi. Kan? Kena tunggu tahun-tahun yang seterusnya. Sebab orang yang tahun depan punya turn, dia akan tuntut hak dia. Maka yang buat rayuan tak payahlah merayu dulu. Tunggu 2025 baru merayu. Baik. Masa bulan Zulhijjah ni, sebelum kita pergi pada kitab kita kan, apa kita nak buat? Banyak dah tuan-tuan guru kita duk sampaikan dalam kuliah, kan dalam khutbah Jumaat pun disebut. Paling common pun kita puasa lah. Kan, puasa Zulhijjah. Bila? 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. 10 jangan puasa, haram hukumnya. 1 bila? Hari ni ya? Siang tadi lah. Hari ni malam ni 3 ke 2? 4. Bantailah 5, 6, 7 pun. Persoalannya, alhamdulillah, sebaik-baiknya puasa penuh, kan?
Tetapi dianjurkan juga untuk kita berpuasa, maknanya 1, 3, 5, 7, 9. Kalau tak boleh, ambil ujungnya 5, 7, 9. Kalau rasa tak, badan tak berapa kuat ni, PKP ni badan jadi tak kuat, tak boleh, ambil lah 1, kemudian 9. Tak boleh juga, ambil 9 kan, hari mantai tu. Tak boleh juga, lu fikirlah sendiri kan, kalau tak boleh satu hari pun. Puasalah setakat mana yang kita mampu. Banyakkanlah berzikir, banyakkanlah bertasbih, banyakkanlah mengingati Allah Subhanahu wa taala. Buatlah solat sunat sebanyak mungkin. Sebab ini memang diamalkan dan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peluang yang kita peroleh walaupun kita tidak berada di bumi Arafah, insya-Allah Allah melihat segala amalan kita, mudah-mudahan Allah mengganjarkan kita dengan ganjaran yang berlipat ganda, yang akhirnya layaklah kita untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita sambung muka surat 118. Hadis-hadis tambahan mengenai Dajjal dan Nabi Isa alaihi salam. Lama dah kita duk baca bab Dajjal ni. Dalam kitab yang terdahulu pun kita dah baca banyak dah. Kitab yang ni sekali lagi kita jumpa benda yang sama, hadis yang sama, cuma syarahnya mungkin berbeza kan, tapi maksudnya tetap sama, iaitulah nak menceritakan bahawa kiamat itu tak akan berlaku sehinggalah munculnya Dajjal dan bermaharaja lelanya Dajjal, berkuasanya Dajjal ke atas muka bumi ini serta makhluknya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang beriman, kita kena faham, kita kena yakin dan percaya bahawa kemunculan Dajjal itu adalah sesuatu yang benar lagi maha benar. Baik, kita tengok di antara mafhum-mafhum hadis yang disebutkan dalam kitab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Muslim meriwayatkan bahawa perawi hadis ini, yakni Nu'man. Nu'man ni siapa? Nu'man ni juga salah seorang sahabat Nabi. Nama penuhnya Nu'man bin Bashir Al-Ansari. Apa kata Nu'man? Nu'man berkata, aku pernah mendengar, yakni keterangan Abdullah bin Amru, ketika dia didatangi seorang lelaki lalu berkata, hadis apa ini yang kamu ceritakan? Kamu mengatakan bahawa kiamat akan terjadi pada begini-begini. Nu'man cerita, suatu hari aku pernah nampak dan aku pernah dengar seorang hamba Allah datang. Dia bertanya kepada Abdullah bin Amru. Abdullah bin Amru ni cerita dia menarik. Abdullah bin Amru ni dia anak sahabat Nabi juga, iaitu Amr bin Al-As. Yang menariknya, Abdullah bin Amru dia masuk Islam dulu daripada ayah dia. Amr bin Al-As, sahabat Nabi yang hebat, seorang pakar strategi perang, sahabatnya kepada Khalid ibn Walid. Dia masuk Islam tahun ke-6 Hijrah. Anaknya Abdullah masuk Islam lebih awal daripada dia. Bahkan Abdullah bin Amru ini adalah seorang yang cukup bijak kalau diceritakan oleh ahli riwayat dan ahli sejarah. Dia seorang yang bijak, dia menulis kata-kata Nabi, sabda Nabi lah. Dia seorang yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kata Nu'man, suatu hari aku nampak, aku dengar macam mana seorang lelaki datang jumpa dengan Abdullah bin Amr. Dia tanya, aku hadis apa ni? Ni apa benda yang kau sedang ceritakan ni, wahai Abdullah? Kamu mengatakan akan terjadi macam ni, macam ni, macam ni. Kiamat ni akan terjadi dalam keadaan begini, 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 begini. Keadaan dunia ini akan jadi macam ni, macam ni, macam ni. Tak pernah mendengar daripada Nabi.
Tetapi yang menyampaikan itu seorang sahabat Nabi yang cukup dikenali dan disegani. Jadi dia nak tahu, lelaki ni nak tahu apa sebenarnya yang Abdullah bin Amr nak sampaikan. Kata Nu'man, Abdullah bin Amr jawab, Subhanallah, atau hadis ni disebut macam tu, Subhanallah, atau la ilaha illallah, atau kalimah lain yang sama. Maknanya dia mulakan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan menceritakan apa-apa tentang masalah ini kepada sesiapa pun buat selama-lamanya. Nampak? Kita baca sampai habis. Aku hanya mengatakan bahawa kamu sekalian sebentar lagi akan melihat perkara yang lebih besar, yang menyedihkan dan pasti terjadi. Kata Abdullah bin Amr, bila kamu dah tanya ni aku jadi serba salah. Sedangkan aku dah bertekad. Bila aku dengar je benda ni, sesuatu yang boleh membuatkan kamu rasa gembira. Kalau cerita tentang kematian, adakah orang gembira dengan kematian? Ni kata Abdullah bin Amr, aku nak cerita ini, cerita yang cukup besar, yang kamu semua tak boleh jangkau dengan akal fikiran yang terbatas. Bukan saja besar, bahkan menyedihkan. Satu cerita benar, satu cerita besar yang menyedihkan. Logik akal manusia, logik akal kamu tak boleh terima benda ni. Tetapi kata Abdullah bin Amr, berita yang besar dan menyedihkan ini adalah suatu berita dan cerita yang pasti akan terjadi. Tu dah. Pasti akan terjadi. Kita kena faham benda ni macam ni lah. Cerita tentang kematian, semua orang nak cerita tentang kematian. Bahkan kematian berlaku di sekeliling kita, saudara mara kita, jiran tetangga kita, rakan setaman kita. Kita melihat kematian itu berlaku hari demi hari. Seorang-seorang orang yang kita kenal, orang yang hampir dengan kita, bahkan orang yang berada serumah dengan kita, pergi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selama-lamanya. Pergi yang tidak akan kembali. Yakin tak? Yakin. Tetapi bersediakah kita untuk berhadapan dengan saat-saat sakaratul maut itu? Ataupun adakah hari ini kita hanya melihat kematian itu tanpa rasa apa-apa? Kita menghantar sekujur tubuh pergi menuju pusara, kemudian dikebumikan, ditalkinkan, kita meninggalkan pusara dan dalam keadaan kita sama sahaja, tanpa ada satu pengajaran yang kita ambil sedikit pun. Kalau begitulah keadaannya, maknanya keyakinan kita tidak cukup kuat. Begitu juga dengan cerita Dajjal. Cerita benda yang tak boleh nak kita gambarkan melalui lukisan. Imagine macam mana pun kita tak boleh nak dapat cerita Dajjal ni, fizikalnya hanya disampaikan oleh Nabi bagian. Kita nak gambarkan tinggi mana, besar mana, macam mana keadaannya secara exactly, mana kita nak boleh dapat. Kita boleh dapat macam mana? Dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Abdullah bin Amr, tu salah satu sebab yang aku bertekad, dah aku tahu benda ni, aku simpan sungguh-sungguh, aku yakin sungguh-sungguh, aku tak mau cerita ke orang lain. Tapi akhirnya bila seorang lelaki datang dan mendesak sahabat ini, ceritakan yang kamu kata kiamat ini macam ni akan jadi di sini, apa cerita sebenarnya ni? Lalu Abdullah pun cerita. Kemudian dia menyebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Amr, kamu duk desak aku nak tahu juga cerita yang aku dengar daripada Nabi ni. Berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada aku dan kepada para sahabat yang lain. Ini cerita dia. Apa kata Nabi? Dajjal akan muncul di tengah umatku. Kata Nabi, Dajjal ni dia akan muncul di tengah umatku. Umatku ni kita lah. Nabi tak sebut Dajjal telah muncul pada umat terdahulu, tak. Dajjal akan muncul di tengah umatku, di tengah-tengah kita ini Dajjal akan muncul.
dia akan tinggal selama 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Ni kan hadis yang berbeza yang kita baca dulu kan. Cuma yang jelas banyak hadis-hadis yang kita baca, bahkan dalam kitab-kitab hadis, Dajjal itu akan menguasai, Allah izinkan dia memerintah muka bumi ini 40 hari. Kita dah baca dah 40 hari itu macam mana kan. 1 hari macam mana, 2 hari macam mana, 3 hari macam mana. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa bin Maryam. Kata Abdullah, Dajjal ni dia akan turun, dia akan memerintah bumi ini, dia akan menguasai manusia-manusia, dia akan menguasai seluruh alam ini. Sampai segala emas, segala permata, segala apa hasil mahsul yang ada dalam bumi, sekali je Dajjal seru, semua akan keluar. Bumi yang tumbuh rumput dan pohon menghijau, langit, matahari yang panas terik, sekali Dajjal sebut wahai hujan turun, maka turun hujan. Jam tu juga Allah bagi keizinan kepada Dajjal. Jadi orang-orang yang tipis imannya, orang-orang yang tidak yakin kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikala itu dengan penuh yakin mengatakan, kamu memang Tuhan wahai Dajjal. Wasak masa tu. Baik. Dah lepas 40 hari ini, Allah mengutus Nabi Isa bin Maryam. Dia nak cerita lepas ni bagaimana kisah Nabi Isa berdepan dengan Dajjal. Dah sampai tempoh yang Allah izinkan, dan sampai tempoh masa Nabi Isa Allah utuskan ataupun lepaskan turun ke muka bumi ini untuk membunuh Dajjal. Allah izinkan. Macam mana Nabi gambarkan Nabi Isa ini? Dia seperti Urwah bin Mas'ud. Nampak tak? Nampak tak hebat Nabi kita ni? Nabi akan mengangkat sahabat-sahabat mengikut keadaan-keadaan mereka. Dah banyak kali dah kita sebutkan. Nabi sebut, kalau nak dengar baca Quran, jumpa siapa? Baca Quran macam aku, carilah Ubay bin Ka'ab, salah seorangnya. Abdullah ibnu Mas'ud, kan, Salim Maula Abu Huzaifah. Nabi sebut setiap Nabi yang diutuskan itu ada pembantunya. Pembantu bagiku adalah Zubair Al-Awwam. Nabi sebut. Bukan Nabi kata sahabat lain tu tak bantu, sama je. Tapi cara Nabi nak memperkenalkan hebatnya sahabat-sahabat aku ni. Ini cerita Nabi Isa. Nabi Isa ni akan turun, dia akan menjadi penyelamat kepada muka bumi ini daripada kesesatan yang dibawa oleh Dajjal. Gambaran yang Nabi bagi, dia seperti Urwah bin Mas'ud. Kalau kita belajar sirah, siapa Urwah bin Mas'ud? Menarik. Urwah bin Mas'ud dia bukan orang yang sesegera yang lain masuk Islam. Bahkan kalau kita baca di dalam perjanjian Hudaibiyah, ketika Nabi nak buat haji kan, yang berlaku pada tahun ke-6 Hijrah, sampai je ke Hudaibiyah, dapat berita Abu Sufyan and the gang tak benarkan Nabi masuk. Tak benarkan Nabi masuk. Nabi hantar wakil untuk berunding dengan pembesar Mekah. Nabi hantar Uthman bin Affan. Hantar Uthman tak balik. Berlakulah sumpah orang-orang Madinah yang bersama-sama dengan Nabi akan menuntut bela atas kematian Osman. Cerita sampai kata Osman habis dah kena pancung dah dengan Abu Sufyan dan orang-orang dia. Sebenarnya tak berlaku begitu. Kita pendekkan cerita. Sampailah berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Orang yang Abu Sufyan hantar, salah seorangnya ialah ni, Urwah bin Mas'ud. Dia belum Islam masa tu. Dia datang jumpa dengan Nabi, dia jadi wakil daripada pembesar Quraisy ni, wakil Abu Sufyan. Dia berbincang dengan Nabi. Sejarah menceritakan orang Arab ni bila dia cakap dengan seseorang, kalau dia nak bersungguh-sungguh, dia akan pegang janggut orang tu. Urwah bin Mas'ud dia buat perangai macam tu Dia nak cekak janggut Nabi. Masa dia nak cekak janggut Nabi, masa itulah sahabat-sahabat mempertahankan. Kamu jangan duk jadi
Korang hajar sampai macam tu sangat. Ini Nabi, ini Rasul, pemimpin alam ini, manusia, makhluk yang paling mulia di langit dan di bumi. Dia tak sama dengan kami, nak cekuh janggut kami okey. Sehinggalah Urwah melihat bagaimana sahabat jaga Nabi. Akhirnya Urwah bin Mas'ud masuk Islam. Mereka ni bila masuk Islam, dia bukan masuk Islam tapi perangai macam orang kafir. Sekarang banyak macam tu kan. Masuk Islam, cerita dah menganut Islam itu gini. Tapi tak jauh beza pun dengan masa dia kafir dulu pun. Ramailah kita tengok di Eropah kan, di barat banyak macam tu. Macam itulah cara hidup dia. Urwah ni dia orang Taif. Bila dia dah masuk Islam, dia bertekad dia akan habis dia di jalan Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya bila dia pulang ke Taif, dipendekkan cerita, dia mati di tangan saudara mara dia, Bani Saqif dan Bani Hawazin di Taif. Akhirnya dia gugur syahid. Daripada seorang yang nak cekak janggut Nabi di dalam perjanjian Hudaibiyah ni, akhirnya dia menjadi seorang syuhada. Hebat sahabat ni. Jadi di sini Nabi kata Isa bin Maryam itu kalau dia turun nanti, kamu nak tahu macam mana keadaan dia, kamu tengok Urwah bin Mas'ud. Begitulah keadaan, gambaran yang Nabi bagi. Bukan Nabi nak kata Urwah dengan Nabi Isa ni sama dah. Nabi kata begitulah keadaan dia. Mungkin cara perjalanannya, mungkin lengguk badannya, mungkin begitulah yang Nabi sampaikan pada para sahabat. Kemudian apa yang Nabi Isa buat? Dia akan mencari Dajjal dan membinasakannya. Nabi Isa akan cari Dajjal dan membinasakannya. Sesudah itu manusia hidup, yakni sejahtera. Lepas itu manusia hidup di dalam keadaan sejahtera. Lepas Nabi Isa bunuh aja Dajjal di bumi Palestin, macam yang kita baca dulu, manusia hidup di dalam keadaan sejahtera. Bila? Selama 7 tahun tidak ada permusuhan antara dua orang. Bila Nabi Isa dah bunuh Dajjal, Nabi Isa menjadi pemimpin orang Islam. Bukan sebagai Rasul, bukan sebagai Nabi. Nabi habis dah. Nabi Isa turun sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa mentadbir bumi ini selama 7 tahun. Ada yang sebut bersama-sama dengan Imam Mahdi. Dalam masa 7 tahun ini, manusia hidup dalam keadaan aman damai. Tak ada permusuhan antara dua orang. Oi, alangkah bahagianya masa tu. Masa itulah. Masa tu tidak ada permusuhan. Masing-masing di kalangan manusia ni tak ada perangai nak berdengki, perangai tak ada. Cerita masa tu parlimen dah tak ada. Cerita tarik balik tak ada. Dah tak ada dah masa tu. Semua hidup di dalam keadaan aman damai. Tak ada pilihan raya umum, tak ada pilihan raya kecil. Masa tu manusia semua berada di dalam keadaan rukun dan damai. Manusia mana? Seluruh alam ini. Sebab ni seorang rasul yang Allah turunkan membawa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa tu baru kita tengok, baru kita nampak bahawa kalau sesuatu yang datangnya sebenar-benarnya daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada keraguan lagi. Itulah yang akan membawa kepada keamanan dan kemakmuran kepada muka bumi ini. Hari ini kenapa muka bumi ini kacau? Dalam keadaan Covid tak Covid ni pun, yang berperang tetap nak berperang, yang memboikot tetap nak memboikot, yang tak puas hati tetap tak puas hati. Sebab apa? Sebab acuan yang dibawa di atas muka bumi ini, sistem pemerintahan yang sedang berjalan di atas muka bumi hari ini, tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, terus menerus serata alam ini manusia berpegang kepada sistem yang diasaskan oleh manusia itu sendiri.
Dalam arti kata lain, masih lagi yakin kepada sesuatu yang bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni sejarah yang Nabi sebut dalam hadis ni. Walaupun 7 tahun, tetapi kalau disandarkan ketakwaan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amanlah muka bumi ini. Nabi nak menceritakan tak jadi pergaduhan, tidak ada peperangan, tidak ada sengketa, hasad dengki, iri hati, semua tidak ada. Sebab apa? Yang memimpin dunia pada ketika itu adalah orang yang benar-benar hatinya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang mentadbir, yang mengurus tadbir alam ini pada ketika itu adalah manusia yang menyandarkan seluruh urus tadbirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Hari ini kita jadi kacau, kita jadi huru-hara, kita jadi tak tentu arah sebab kebergantungan kita kepada Allah terlalu sedikit. Kita masih lagi yakin dan percaya kepada sesama manusia. Terdapat kebaikan atau iman, meskipun hanya seberat zarrah, melainkan nyawanya dicabut oleh angin itu. Sekalipun seorang dari kamu sekalian masuk ke dalam perut gunung, maka angin itu akan masuk dan mencabut nyawanya. Ni yang kita baca dalam kitab dulu, hadis yang last sekali kita baca kan. Suatu ketika sampailah saat dah nak kiamat dah ni, Allah datangkan angin yang sepui-sepui bahasa, yang berbau harum daripada Yaman. Yang kita baca dulu kan. Angin itu akan datang ke setiap pelusuk muka bumi. Walaupun kita duduk bawah tanah ke, duduk celah-celah batu ke, duduk atas gunung ke, duduk tengah laut ke, seandainya masih ada sebesar zarah iman, percaya adanya Allah, dia tak semayang, dia tak puasa, dia apa benda pun dia tak buat, bahkan dia ini kaki maksiat. Tapi kalau kita tanya kepada dia, siapa Tuhan kamu? Dia kata, Allah Tuhan aku. Walaupun aku ini kaki disko, walaupun aku ini kaki minum arak dan sebagainya, tapi aku yakin bahawa tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Orang ni pun akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab dikira orang ni masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati macam mana? Bila angin tu melintas je, dia sedut. Dia sedut je angin tu, lalu matilah dia. Nak sebutkan di sini, dia sebut, Nabi sebut walau seberat zarah, nyawanya tetap akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab dalam hatinya masih ada keyakinan bahawa Allah itu Tuhan. Apa fahamnya? Maknanya tiupan sangkakala itu berlaku hanya ke atas orang-orang yang kafir lagi fajir sahaja. Orang-orang kafir yang tak percaya kepada Allah, menolak Allah sebagai Tuhan, bahkan lebih teruk lagi memperakukan bahawa ada Tuhan selain daripada Allah. Orang-orang inilah yang akan berhadapan dengan huru-hara hari kiamat. Tiupan sangkakala itu akan menimpa ke atas mereka. Seandainya kita ni masih ada iman walaupun sebesar zarah, kata Nabi, orang ni disedut je angin tu daripada bumi Syam itu, dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita sedut je angin, kita mati, itu bukan angin Yaman, itu angin kus-kus semua. Ada tak kita sedut-sedut mati? Ada kan? Sebab tersedut gas beracun. Contohlah kan, tersebut gas beracun tak ada dalam hadis. Kalau sedut masa ni, sedut-sedutnya pun mati. Kita tengok, oh ini yang kata angin Yaman ni. Bukan sekarang. Cerita dia sesudah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa AS. Kalau sekarang tersedut mati, bukan. Itu angin yang membawa racun. Tak kira yang tu. Ni cerita dia selepas terbunuhnya Dajjal di tangan Nabi Isa AS. Abdullah berkata, disambung lagi, aku mendengar keterangan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda kemudian meneruskan, tinggallah orang-orang jahat sahaja
Nabi sambung cerita kepada Abdullah. Kemudian Abdullah sampaikan kepada orang yang bertanya tadi ni. Nabi kata masa tu bila dah mati semua yang ada iman walaupun senipis kulit bawang dalam hati dia ni, yang tinggal pada ketika itu kata Nabi orang-orang jahat sahaja, yakni yang melakukan kejahatan begitu ringannya seiringan burung terbang dan setenang binatang buas mengorbankan mangsanya. Maknanya yang tinggal tu tak ada apa-apa lah. Yang tinggal tu orang yang dah tak tahu hukum hakam, tak tahu hala tuju dah. Dia ingat dunia ini dia yang punya. Masa tu mereka tidak mengenal perkara ma'ruf dan tidak mengingkari perkara mungkar. Yang tinggal masa tu kata Nabi, orang-orang yang sudah tidak ada iman dalam diri dia. Orang-orang yang tak percaya akan berlakunya kiamat. Orang-orang yang terus bergelumang dengan dosa dan maksiat. Orang-orang macam ni yang tinggal sesudah dimatikan oleh Allah orang-orang yang beriman tadi. Apa berlaku lepas tu? Lalu datanglah syaitan menghampiri mereka dan berkata, tidakkah kamu menurut perintahku? Dia main peranan lah. Cerita dia masa tu syaitan tengok yang beriman ni habis semua dah mati, yang ada tinggal ni, yang ni aku kena kaut habis dia. Kata syaitan, kalau yang ni tinggal ni aku tak kaut habis, rugi tak ada kawan lah. Yang aku nak hasut semua tadi tu, yang masih lagi kata Allah Tuhan semua ni, semua dah pergi, Allah dah ambil dah. Jadi yang tinggal ni aku kena pegang cukup-cukup, kata syaitan. Syaitan menghampiri orang-orang kafir dan jahat ini, dia tanya, tidakkah kamu menurut perintahku? Syaitan, kalau aku arahkan sesuatu kamu ikut tak? Mereka berkata, apa yang kamu perintahkan? Dia tanya, orang-orang ni dia akan tanya kepada syaitan, okey sekarang ni nak suruh buat apa? Kamu nak suruh kami semua buat apa? Syaitan pun menyuruh mereka menyembah berhala. Namun demikian rezeki mereka tetap melimpah dan penghidupan mereka baik. Tu dah. Kata syaitan, tak apalah, sebab kamu pun dah yakin dengan aku, dengar apa aku cakap ni. Sembah berhala. Sembahlah apa nak sembah pun selain daripada Allah. Mereka ni sembah berhala tak? Sembah. Dia yakin ada Tuhan selain daripada Allah. Kehidupan dia macam mana? Porak-peranda ke? Tak. Nabi kata, namun demikian rezeki mereka tetap melimpah dan penghidupan mereka baik. Mereka tetap yang kaya, tetap dengan kekayaannya. Yang hidup di dalam keluarga besar, tetap nampak bahagia dengan keluarga besarnya. Allah izinkan masa itu. Sedangkan mereka adalah manusia yang sudah pun diasingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab mereka tidak mengaku Allah itu sebagai Tuhan. Bahkan mereka mengingkari segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak pernah berusaha untuk mencari kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ni pun bunga-bunga tu dah ada. Kan? Jangan kita duk buat perbandingan, orang tu tak pernah semayang, tak pernah ke surau, tak pernah ke masjid, tapi nampak hidup mewah ya. Time orang PKP bisnes tak jalan, dia jalan. Kita duk buat perbandingan macam tu kan. Manusia ni biasa dia buat perbandingan macam tu, dia nampak apa yang depan dia. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bukan macam tu. Siapa yang berusaha, siapa yang rajin, siapa yang boleh berfikir, Allah bagilah kat dia apa yang dia nak. Tetapi cerita dia nak beriman tak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pokok dia lah. Kalau dia tidak mencari, hidayah itu kena cari. Banyak kali dah kita dah cakapkan, hidayah itu kena cari, bukan datang atas kepala. Hidayah itu mesti dicari, dan kita sendiri mesti berada di atas jalan hidayah itu, baru Allah bagi hidayah. Bukan tiba-tiba duduk tunggu hidayah. Hidayah lain yang datang lagi. Kan? Nak hidayah, kena cari hidayah. Seterusnya. Tetapi kemudian ditiuplah sangkakala. Ni dia terus cerita macam mana akhir. Kita baca banyak lah kan. Ya'juj Ma'juj pun tak sampai lagi kan. Macam mana Nabi Isa akhirnya, wafatnya Nabi Isa dan sebagainya. Tapi ni diceritakan terus bagaimana yang Nabi sebut kepada Abdullah bin Amru. Kemudian ditiupkanlah sangkakala.
maka tidak seorang pun yang tidak menundukkan sisi lehernya lalu mendongakkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama sekali mendengar suara sangkakala itu adalah seseorang yang sedang melepa kolam buat untanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu orang itu pun mati dan mati pula orang ramai yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim kata-kata baginda. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan hujan seperti kabut tebal atau naungan. Nu'man ragu, maka tumbuhlah jasad-jasad manusia kerananya. Lalu ditiuplah sangkakala sekali lagi, maka mereka tiba-tiba bangkit menunggu. Oh, tu bahasa hadis kan. Sangkakala ni tiup berapa kali? Okey. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Baik. Sangkakala ni dalam hadis Bukhari Muslim ada yang menyebut dengan jelas 3 kali. Tiupan yang pertama, tiupan tu dah yang Nabi sebut ni. Seorang pun yang tidak menundukkan sisi lehernya lalu mendongakkannya. Tiupan yang pertama oleh malaikat Israfil ni, tiupan untuk mengejutkan, tiupan untuk menggegarkan. Maksudnya mengejutkan, menggegarkan itu yang cerita segala gunung gana runtuh, hancur lebur, langit roboh, laut ni berabak naik ke atas muka bumi, habis berlipat-lipat, kerak-kerak bumi ni semua timbul. Tiupan yang pertama ini adalah tiupan yang sangat panjang. Tiupan sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil ini tiupan yang sangat panjang, tiupan yang mengejutkan dan menggoncangkan. Ni disebut. Nabi sebut dalam hadis, tak ada satu manusia pun pada ketika itu bila mendengarnya tiupan sangkakala ni dia tak dongak ke langit. Semuanya dongak ke langit. Apa benda bunyi ni, kuat benar ni. Dahlah kuat, panjang. Dalam duk tiup itu bergegarlah seluruh alam. Bumi ini akan bergulung-gulung, langit akan berpecah-pecah, akan jatuh semua langit. Masa tu tiupan yang pertama. Kemudian baru disusuli ke tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua ini tiupan yang mematikan semua. Yang tadi tak mati semua lagi. Bahawa alam ini hancur lebur, rata jadi. Tiupan yang kedua, tiupan yang mematikan. Semua mati kecuali orang-orang yang Allah pilih je untuk tak mati ni. Tiupan yang kedua, semua mati. Kena berhenti 3 minit lagi. Kena berhenti buat macam ni. Jangan duduk diam-diam. Yang kono saya lagi. Mati itu siapa? Yang ni lah yang amat menyakitkan. Bila semua dah mati, Allah perintahkan, wahai Israel, matikan petugas-petugas yang menjaga alam ini. Siapa? Jibril, Mikail, Israfil yang meniup sangkakala ni. Siapa yang cabut nyawa dia? Israel. Kemudian 4 malaikat yang memegang arash, yang menanggung arash Allah Ta'ala tu. 4 ni. Tu kena ingat tu. Israel akan cabut nyawa 3 malaikat hebat ni. Bermula dengan ketua dia, Jibril, Mikail, Israfil. Cabut semua nyawa. Akhirnya Israel cabut nyawa siapa? Israel cabut nyawa dia sendiri. Bergegar seluruh alam dengan jeritan sakitnya Israel pada ketika itu tak kala mencabut nyawanya. Nampak? Kemudian Allah akan hidupkan makhluk pertama yang akan Allah hidupkan sesudah semuanya mati, malaikat Israfil. Sebab apa Allah hidupkan Israfil mula-mula ni? Sebab Israfil akan tiup sangkakala yang ketiga. Tiupan yang ketiga ini disebut dalam hadis tiupan kebangkitan. Tiupan kebangkitan. Masa tiup itulah Allah hidupkan balik semua manusia. Masa itulah Israfil akan menyeru kepada seluruh jasad, seluruh yang bernyawa, seluruh manusia. Yang kita selalu dengar ustaz-ustaz kita sebutkan.
Israfil akan sebut masa tu, wahai tulang-tulang yang sudah berhamburan, wahai daging-daging yang sudah hancur, wahai rambut-rambut yang sudah bertebaran, wahai manusia seluruhnya, bangkitlah kamu, berkumpullah kamu, kini tiba masa dan saatnya untuk kamu berdepan dengan Tuhanmu. Masa tu itu tiupan. Kalau kita baca kitab-kitab macam ni, kita jumpa benda macam ni, baru kita akan rasa insaf. Kehidupan kita di dunia ini bagi Allah sikit. Kehidupan kita atas muka bumi ni bagi Allah sikit. Allah tak heran sikit pun. Kalau kita tak iman dengan Allah, tak mau ikut perintah Allah, nak lawan hukum Allah, nak lawan segala perintah Allah, Allah tak heran sikit pun. Allah tak perlukan kita, kita yang perlukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila dah baca benda-benda macam ni, dah faham hadis-hadis yang kita duk baca ni, kena yakin sungguh-sungguh bahawa hidup ini ada sempadan waktunya. Sampai masa dan ketika bertemulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terhentilah kehidupan kita di atas muka bumi. Macam kuliah, terhentilah kuliah kita. Mau tak mau, suka tak suka, kena berhenti sebab masa sudah pun tiba. Kita akan sambung pada episod yang seterusnya. SOP wajib dipatuhi. Kalau tidak, RM1,000 kena setiap seorang. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.